Ya, Alhamdulillah demikian kita tadi dihiburkan dengan sebuah lagu Bulan Kerinduan ya bersama dengan penyanyi kita rakan kita sebetulnya ya bersama dengan Sarizan Masri. Baiklah, kita akan bersama dengan tetamu kita menerusi segmen Asterawani iaitu berkenaan dengan puisi bersama dengan kita pada pagi ini. Ya, di hujung talian Haji Jawawi bin Haji Ahmad, Ketua Dua ya, Asterawani bersama kita secara virtual pada pagi ini. Terus sahaja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Tuan Haji? Sihat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya. Terima kasih kita ni ucapkan buat Tuan Haji Jawawi di atas kesediaan meluangkan masa dan juga waktunya untuk bersama kita pada pagi ini bersama dalam segmen wawancara Asterawani membawakan tajuk yang menarik, puisi. Baik. Puisi ini Tuan Haji merupakan genre sastra kreatif ya yang lebih diminati jika dibandingkan dengan genre sastra kreatif yang lainnya. Seperti cerpen, novel. Jadi pada pandangan cikgu sendirilah, benarkah apa yang diperkatakan ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mengucapkan selamat menyambut nuzul Al-Quran pada hari ini, dan kepada para penonton ucapkan selamat berpuasa. Semoga segala amalan kita ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang ditanyakan, iaitu antara tiga generi ini, iaitu novel, cerpen dan puisi. Kenapa puisi itu lebih diminati daripada kedua generi yang ada? Ini mengikut pengalaman saya sendiri. Sewaktu menjadi ahli jawatankuasa penilai Sea Right Award ataupun Anugerah Asia Tenggara, kebanyakan daripada 5 orang yang telah kami nilai, 3 daripadanya ialah antologi puisi dan 2 antologi, satu antologi novel, satu novel dan satu cerpen. Sebenarnya apa yang dikatakan ini memang kita ni akui bahawa puisi itu merupakan perkara yang mudah untuk petani menulisnya, terutama sekali bagi mereka yang mempunyai daya yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang penulis. Dan sejauh yang saya tahu, iaitu lebih kurang 35 orang sudah penulis-penulis dari negara Brunei Darussalam yang menerima anugerah Sea Right Award ataupun anugerah penulis Asia Tenggara daripada Thailand. 35 itu 20 orang daripadanya adalah penulis antologi puisi. Jadi di sana terbukti bahawa generi puisi ini lebih diminati daripada novel dan cerpen. Kerana yang amat mudah. Pertama sekali kerana sebelum itu saya nyatakan di sini apa definisi puisi itu sebenarnya. Puisi ini adalah merupakan satu tajuk besar, dan di dalam puisi itu terdiri daripada pantun, syair, sajak, gurindam. Tapi kita ni lebih suka menyebut puisi. Sebenarnya puisi menyeluruh, sama macam ibaratnya kita ni rojak. Dalam rojak itu ada timun, ada sutung dan seumpamanya bahan-bahannya. Jadi khusus untuk kita ni memperkatakan puisi itu secara umum saja, iaitu termasuklah pantun, syair, gurindam dan juga sajak. Jadi kenapa diminati itulah? Kerana ia lebih mudah, tapi amat sukar untuk petani menjadikan ia sebagai sebuah antologi, kerana memakan waktu yang begitu panjang untuk mengumpulkan
sajak-sajak yang kita tulis itu. Umpamanya sebagai contohlah, saya sendiri telah menerbitkan 3 buah antologi puisi. Dan di antara antologi puisi ini amat sukar untuk saya mengumpulkan puisi-puisi tersebut. Seperti umpamanya sajak antologi puisi Lahar yang membawa kepada anugerah kepada saya dulu, anugerah Sirat Award. Saya mengumpulkan sajak-sajak untuk dimasukkan ke dalam antologi Lahar ini dari sejak tahun 1966 sehinggalah ke tahun 80-an. Bayangkan untuk memperolehi sebuah antologi puisi. Tapi kalau novel cerpen itu kita ni boleh membuat dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk menjadikannya sebagai sebuah hasil karya kita ni. Jadi pada kesimpulannya itulah kenapa bidang genre puisi ini diminati, kerana ia amat mudah dan memang terutama sekali kepada mereka yang sudah dilahirkan mempunyai kebolehan untuk menulis puisi. Sebab itu kenapa pihak radio selalu mengadakan MOU, iaitu cabang puisinya ialah pantun MOU ataupun yang kata ni acara-acara berpantun yang diterbitkan oleh radio televisyen Brunei. Itulah pada pandangan saya dulu kenapa bidang puisi ini diminati oleh penulis-penulis kita pada masa ini. Alhamdulillah ya. Puisi Mahirah sebentar tadi cukup jelas juga penerangan ya daripada Tuan Haji Jawawi. Dan kita melihat juga puisi ini memang ramai peminatnya ya. Di kalangan orang-orang Brunei kita ini, tidak kiralah yang berusia ataupun yang masih lagi cilik ni Tuan Haji. Betul sekali. Jadi kalau di antara 3 genre sastra kreatif ini, seperti dinyatakan tadi, novel, cerpen dan puisi. Jadi yang mana satu ni yang menjadi minat cikgu? Silakan. Antara 3 genre ini, saya lebih berminat pada bidang puisi. Kerana memang sudah orang dilahirkan mempunyai kebolehan dalam bidang ini. Dan kebanyakan saya mula menulis sebenarnya pada tahun 1966. Pada tahun 1966, bidang yang saya ceburi ialah puisi ataupun genre sajak, pantun, syair. Itu yang seringkali menjadi satu minat kepada diri saya sendiri. Dan cerpen barangkali hanya saya ingat saya lah, waktu sekolah saya hanya membuat lebih kurang 1 atau 2 cerpen saja. Kerana minat saya ialah menjurus pada bidang puisi ini. Di samping puisi ini saya juga menulis dari segi kritikan sastra dan juga esei dalam bahagian kesusastraan. Apa yang menjadi kenangan saya sebenarnya, kenapa saya mula menulis puisi ini, ialah pada tahun 1966 itu saya masih ingat lagi bahawa orang yang pertama membimbing saya dalam bidang puisi ini ialah Yang Mulia Cikgu Haji Muhammad Latif atau Datuk Paduka Cikgu Haji Muhammad Latif. Dialah yang mula-mula membimbing saya waktu saya bersekolah di Sekolah Menengah Melayu Pertama dulu pada tahun 1966. Dan pernah sebuah sajak saya, tajuknya disuruhnya ubah pada sajak yang agaknya ekstrim sedikitlah tajuknya itu, iaitu Kurang Ajar. Padahal waktu itu saya belum mengenal lagi siapa Usman Awang. Kerana Usman Awang ada juga sajaknya yang bertajuk Kurang Ajar. Atau kalau sama ada Usman Awang ataupun Kasim Ahmad yang sajaknya itu Kurang Ajar. Saya belum mengenal mereka sebenarnya pada waktu itu. Dan pihak Yang Mulia Datuk Paduka ini telah membimbing saya untuk bagaimana menulis sajak itu. Dan sesuatu yang paling menarik sekali lagi iaitu dari segi pembimbing penulisan ini, apa yang saya alami ialah pernah saya mengikuti bimbingan menulis sajak pada sekitar tahun 80-an yang dianjurkan oleh Astrawani Brunei. Dan ketika itu mungkin kalau sekiranya orang cepat putus asa
ia tidak akan lagi menulis kerana ketika itu pembimbing menulis sajak ini ialah Allahyarham Yahya MS ataupun Pihin Udana Khatib Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim, atau lebih dikenali dengan Yahya MS. Apa yang terjadi pada ketika itu ialah di mana saya mula menulis sajak yang dihantar kepada Allahyarham ini telah dia dinilainya dan dibuangnya ke dalam tong sampah. Sajak itu dikelupnya, dibuangnya ke dalam tong sampah. Tapi yang baiknya Allahyarham ini tidak menyebut siapa siapa sebenarnya yang mempunyai sajak itu. Jadi dari sanalah saya mula bergiat lagi dalam bidang penulisan ini sehinggalah memperolehi kejayaan pada tahun 2004 iaitu menerima anugerah Sea Right Award daripada Thailand. Itulah sebenarnya saya lebih berminat pada bidang puisi seperti pantun, syair, sajak, gurindam. Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih tahniah ya kita ni ucapkan menerima Sea Right Award tahun 2004 ya. Tuan Haji lebih memilih puisi dari segi syair, sajak dan juga pantun ya sebentar tadi. Jadi Tuan Haji ni sebagai seorang penulis yang telah menerima penulis Asia Tenggara Sea Right Award tahun 2004 dari Thailand. Jadi mungkin cikgu boleh mengongsikan ya dengan penonton kita ni khususnya pagi ini penulis-penulis muda tentang cerita perjalanan cikgu dalam bidang penulisan ini. Alhamdulillah, sepanjang saya bergiat dalam bidang penulisan ini, saya telah berjaya dan berhasil untuk menjadi seorang penulis, tapi bukanlah sebagai seorang penulis yang orang terkenal, tapi alhamdulillah syukur kerana dengan usaha dan daya yang telah saya buat selama saya menjadi seorang penulis, alhamdulillah Dewan Bahasa telah dapat menerbitkan 4 buah buku saya sendiri, iaitu 3 daripadanya antologi puisi dan 1 kumpulan kertas kerja. Jadi sepanjang perjalanan saya dalam bidang penulisan ini, saya begitu orang lebih berbangga kerana menjadi seorang penulis dan alhamdulillah segala usaha dan kerja-kerja saya ini adalah atas dorongan daripada isteri dan anak-anak saya. Mereka lebih memberikan sokongan kepada saya dalam bidang penulisan ini dan alhamdulillah juga kerana telah dapat menerbitkan 4 buah buku dan insya-Allah saya akan berusaha untuk membuat lagi sebuah buku yang khusus mengenai dengan pantun-pantun kerana saya ingin untuk mentengahkan adat tradisi Ketani dulu waktu majlis perkahwinan di mana orang-orang Ketani menggunakan pantun dalam adat istiadat seperti majlis berjarum-jarum, majlis bersuruh, majlis bertunang dan seterusnya sehingga ke majlis perkahwinan. Dulu Ketani dipenuhi dengan puisi, dengan pantun ini, dan perkara ini telah semakin hilang dan semakin luput daripada anak-anak muda Ketani pada masa ini kerana tidak ada yang cuba untuk menengahkan pantun-pantun ini. Sebab itu apabila saya disuruh oleh sebagai orang tua lah untuk misalnya merisik ataupun bersuruh, saya akan menggunakan pantun untuk cuba untuk mengangkat kembali pantun-pantun ini supaya akan dapat tengahkan balik seperti tradisi orang tua pada suatu ketika dulu. Alhamdulillah, itulah kali dulu untuk sebenarnya kalau akan baca cerita panjang ni sebenarnya perjalanan hidup saya ini.
Iya. Lurus, Ya, betul lurus, sekali. lurus Tuan Ya. Haji. Kalau kita ni lihat orang dulu-dulu ni Mahirah ya, majlis merisik ya. Mesti ada diselitkan dengan pantun kan. Jadi mungkin generasi muda sekarang ni lah ya kurang berkemahiran ya untuk menciptakan pantun-pantun secara spontan ya. Mungkin kalau bertuliskan ataupun barangkali dirancang lebih awal ya dapat digubah seni pantun tersebut, tetapi kalau secara spontan mungkin susah sedikit ya untuk mereka. Iya, jadi kita ada lebih kurang beberapa minit nih, kurang memang susah. Ya, memang susah untuk kalau secara spontan memang susah. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi Tuan, jangan silap misalnya acara-acara memukul. Acara memukul itu kebanyakannya mereka berpantun secara spontan. Betul. Tanpa ada menggunakan skrip. Ini yang menarik nih. Kenapa orang memukul itu begitu tertarik mendengar pantun-pantun mereka. Walaupun pantun mereka itu tidak dikatakan pantun yang harmonis, tapi mereka berpantun mengikut irama. Sebenarnya mereka itu pantun mengikut irama, walaupun kadang-kadang bunyi di ujungnya itu kadang-kadang sama. Betul. Irama pantun itu ada. Mungkin orang-orang kita ni takut kena hakimi kelijuan ni Tuan Haji ya. Katanya pantunnya ni dia beriramanya. Dia ada sama penghujungnya. Pembayangan dan juga maksudnya. Jadi takut dihakimi indah berpantun. Indah sebenarnya ya memang. Tapi sebenarnya kita ni tidak boleh dapat menyalahkan mereka ini kerana mereka cuba untuk menahkan yang dinamakan pantun itu, cuba untuk mengangkat pantun-pantun tersebut. Walaupun kadang-kadang tanpa ada harmonisnya, tapi dari segi mengangkat puisi tradisi itu. Umpamanya misalnya kalau kita untuk jarum-jarum saya seringkali membuka pantun misalnya saya ni dapat pandai berpantun, ada pantun oleh memutik. Apa tujuan bis kita datang berdudun, mudah-mudahan membawa kabar yang baik. Itu sebagai pembuka pantun kadang-kadang dalam majlis bersuruh kadang-kadang. Baik, kesimpulannya ni Tuan Haji, sedikit. Sedikit kesimpulannya sebenarnya saya berharap kepada semua sekali penulis-penulis supaya janganlah kita ni bersikap seperti Gurinda Mak Sirendang. Gurinda Mak Sirendang, rambutan jantan. Orang berbunga, tadi berbunga. Tapi orang berbuah, tadi tidak. Kerak di hutan, disusui. Anak dikindung, mati kelaparan. Artinya, jangan kita ni alang tukang membuang kayu, alang alim merusak agama, alang sefaham kacau negeri. Jadi, apa yang penting kepada kita ni sebagai penulis, teruskan minat kita ni itu. Dan kita ni sekali-kali jangan merendah-rendahkan hasil karya orang lain. Walaupun kita ni lihat hasil karya orang lain itu tidak berapa menarik, tapi kita ni cuba untuk mengangkat hasil karya tersebut supaya akan dapat diangkat untuk menjadi satu hasil karya yang sempurna. Baik, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Tuan Haji Jawawi di atas masa yang diluangkan pagi ini dalam ruangan wawancara segmen Wawancara Astrawani membawakan tajuk puisi. Selamat menjalani ibadah puasa Tuan Haji. InsyaAllah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.